Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini, malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dan usul tafsir. Alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa, kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk usul allati yaduru 'alaiha tafsir, usul-usul yang berkitar padanya tafsir. Ini kita kata kalau tafsiran yang datang dibuat kepada ayat-ayat ataupun lafaz-lafaz Al-Quran, sebenarnya berkitar pada tiga cara kita kata. Pertama, tafsir di atas lafaz, yang mana dia kata tafsir di atas lafaznya ada dua bentuk, iaitu bentuk pertama tafsir kalimah itu sendiri, okay? Ataupun kedua, tafsir dengan kalimah yang bertepatan dengan bahasa, okay? Kita kata yang inilah yang kita kata tafsir kalimah itu sendiri yang dibuat, ataupun tafsiran kalimah dengan apa yang bertepatan dengan bahasa. Ini kita kata macam konteks penjelasan kalimah-kalimah yang kadang-kadang bukan orang-orang Quraisy pakai, ataupun sebahagian para sahabat Nabi SAW, dia menjelaskan kalimah tersebut untuk memahamkan maksud dia. Tapi dalam masa sama, benda ni macam kita kata tak banyak pada salaf. Kan salafus salih, macam kita ambil itu contoh, bila mereka bincangkan berkenaan dengan kalimah tafakkahun, fazal tu tafakkahun tu kan, Ibnu Atiyah berkata, dia nukilkan semua sekali. Ibn Abbas kata apa, Mujahid kata apa, Qatadah, Ikrimah, Hasan al-Basri, Ibn Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian hujung tu dia kata apa, semua tafsiran yang disebut tu bukan tafsiran dengan lafaz. Sebab kalau ikut lafaz, kalimah tu dikendaki dengannya tafakkahun tu, orang tu meninggalkan perbuatan bergembira atau berseronok. Itu tafakkaha, dia berkata fakkaha bermaksud bergembira atau lapang dada. Tafakkaha meninggalkan perbuatan bergembira atau lapang dada. So, jadi Al-Quran tu macam persoalkan kenapa kalian akan berterusan meninggalkan rasa gembira. Tapi bila ditafsirkan oleh salafus salih, kita dapati boleh kata keseluruhan tafsiran mereka berkitar dengan pengertian ataupun natijah. Maksud dia kat situ yang macam disebutkan dari awal lagi, dalam usul yang berkitar padanya tafsiran, kita kata tafsiran yang bentuk yang ini, yang pertama ni adalah yang jarang ada pada salafus salih. Bismillah. Jarang ada pada mereka. Kebanyakan mereka yang kedua, iaitu tafsiran dengan makna. Tafsiran dengan makna ni kita kata dia ada bentuk juga, 3 bentuk. Pertama, tafsiran dengan juzuk. Yang kita beri contoh itu adalah pengertian siratal mustaqim, yang setiap ahli tafsir tu akan berikan maksud masing-masing, tapi dia juzuk daripada siratal mustaqim tadi. Dia bukan the whole context. Mana bila kata apa siapa nak siratal mustaqim tu, dia adalah kebenaran. Kemudian ada kata Islam, ada kata Quran, ada kata Nabi. So semua orang cakap tu sebenarnya bergabung jadi satu. Dia bukan berasingan tapi dia bersama. Okey. Kemudian tafsir bimisal, tafsir dengan contoh, kita kata dia berikan satu kalimah dalam Quran, kemudian dia bagi contoh. Contoh macam naim. Kan la tusaluna yawma idzin anin naim. Naim tu ada kata naim tu adalah nikmat makan minum mereka dapat, ada kata penglihatan pendengaran, ada kata Islam itu sendiri iman. So jadi semua tafsiran ini sebenarnya adalah dengan contoh. Apa dia cakap adalah contoh bagi naim berkenaan. Dengan makna lah. Kemudian macam tu, macam tafsiran yang telah tafakkahun tadi, yang dibuat, yang disebut tadi kan, tafsir bil lazim atau natijah. Ini bentuk yang Ibn Abbas sebut, kata bila tafakkahun tadi tinggalkan kegembiraan, dia kata takjabun, kalian akan rasa takjub.
pelik dengan apa jadi. Tanam-tanam tapi tak dapat hasil. Talawamun, kalian cari mencela. Mencela salah kan. Itulah kau tak beriman. Tengok apa jadi. Semua orang akan cari mencela. Ataupun tandamun, kalian akan menyesal. Atau tafajja'un, kalian akan terkejut. Jadi semua ni kena dengan bentuk tafsir dengan makna dari bentuk yang ketiga. Okay? Kemudian tafsiran isyarah yang kita terangkan. Tafsir isyari, dia ada tafsir sufi. Dengan jelas ni lah, banyak para ulama kata dia adalah tafsiran sufi. Cuma kita bezakan hari tu dengan satu perkara je. Perbezaan yang kita tahu dengannya, ini batini ke ataupun isyari. Apa cara kita tahu? Macam mana kita tahu batini atau isyari? Tafsir batini, diorang nampak yang tersembunyi itulah tafsiran yang sebenar. Yang geng-geng sufi ataupun yang terlibat dengan tasawuf ni, bila dia kata tafsir isyari ni, dia kata tafsir isyari ni sampingan kepada yang zahir. Yang zahir tu tafsir yang asal, yang ini adalah sampingan dia. Bahkan bukan tafsir pun macam dikatakan oleh sebahagian mereka. Dia cuma adalah penjelasan atau tambahan pengertian sahaja. Okay, ataupun cuba untuk aplikasi meaning macam zaman sekarang buat tadabbur Quran kan. Itu konsep yang sama. Cuma bila geng batini, dia kata yang tersembunyi itulah tafsir yang sebenar. Yang ada tuan-tuan dengar daripada kita tafsir ni, semua ni bukan tafsiran yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu je cara kita bezakan. Jika tidak, tak ada perbezaan. Sebab kedua-duanya tidak bersandarkan kepada sama ada lafaz atau makna yang datang daripada lafaz tersebut. Bahkan dia akan keluar dari tajuk jauh, pergi kepada kadang-kadang pengertian-pengertian tersebut ialah luar biasa, luar daripada konteks perbincangan berkenaan. Jadi dengan sebab itu para ulama macam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tu disebut ada beberapa syarat. 4 syarat yang kalau seorang tu nak kalau seorang tu dia nak baca tafsir isyari ini, dia kena ada beberapa syarat. Pertama, jangan dibentangkan dengan makna ayat. Pasal itu contoh yang diberikan macam bila tengok tajuk ayat tersebut tentang tajuk talak, tajuk iddah. So bila orang tu cuba bagi isyarat pada ni ada maksud ini, jangan maksud yang dikatakan maksud tadi bukannya yang dikandung oleh maksud ayat tersebut. Contoh luar biasa, tajuk tu tajuk cerai, dia bincang tajuk tentang masuk neraka. Tu salah lah. Okay? Tajuk-tajuk tertentu. Tajuk cerai berai, dia masuk tajuk akidah. Okay? Kedua, ayakuna makna sahih fi nafsi. Hendaklah makna tu benar pada masa yang sama. Bukan makna yang tak benar. Okay. Yang ketiga, hendaklah pada lafaz berkenaan ada memberikan sikit perasaan rasa pada dengan maksud yang dinyatakan. Jangan kosong langsung. Tapi nanti kita akan bincang secara detail nanti kemudian. Kemudian hendaklah di antara tafsir isyari ini, isyarat yang ditunjukkan tu dengan makna ayat ada ikatan dan kelaziman. Barulah kita kata boleh dipakai. Jika tidak, ia tidak ada, dia tidak dikira sebagai elok pun. Bahkan tumpu kepada yang mana zahir itu lebih baik. Mana yang zahir, mana datang, kita temui daripada salafus soleh itu lebih baik daripada kita sibuk untuk cari kepada pengertian dalaman dan sebagainya. Baik. So hari ini kita akan masuk tajuk baru. Tariqatus salafi fi tafsir. Jalan salafus soleh dalam pentafsiran itu Al-Quran. Dia kata tariqatus salafil amatu, tariqatus salafil amati fi tafsiri, jalan periwayat jalan salaf. Jalan salaf yang umum. Tariqatus salafil amatu, jalan salaf yang umum fi tafsir adalah hiya tariqatul ijmali wa adami tafsil. Dia adalah jalan rumusan atau tafsiran berbentuk keseluruhan yang tidak ada perincian. Tidak perlukan perincian. Ini sebab dia kita dah lalui lama dah dibahaskan. Kenapa? Sebab para sahabat Nabi SAW mereka orang Arab. Dan orang Arab ni bila turun Quran kepada mereka, majority atau keseluruhan kalam yang turun daripada Quran tu diorang faham. Tak perlukan kepada penafsiran tambahan. Unless ada kalimah mereka tak faham, mereka tanya Nabi SAW. Maka mereka bila Nabi bersabda pada mereka pun, kalau Nabi sebut perkataan yang luar daripada biasa mereka pakai, mereka tanya balik apa benda-benda tersebut. Jika tidak, mereka tak akan tanya. Sebab benda tu dalam bahasa Melayu, bila orang tu bercakap, kita akan detailkan balik pada apa dia cakap. Unless kita nak kelirukan lidah dia.
Ni cara geng-geng yang berdebat kan. Kita cakap macam ni, dia pergi masuk pada detail. Awak cakap macam ni, apa maksud dia? Apa maksud dia? Oh, banyak jenis. Jazakallah khairan. Ni apa? Soya. Bismillah. Mujuk ustaz suka minum air banyak. Dia semua dapat pahala insya-Allah. Baik. Okey, ala kulli hal. Jadi kalau nak faham kan, memang bentuk dia kadang-kadang ada orang tu cakap dengan dia kan. Dia kadang go into detail. Apa maksud awak? Kadang dalam mahkamah dia pakai macam tu. Apa maksud awak? Ni sebenarnya bukan cara betul dalam masalah berhujah. Dia cuma cara pengeliruan. Kelirukan orang tu dengan apa dia kata. Ni siapa ada isteri, dia tahu lah benda ni. Marah orang perempuan. Tak, dia kadang-kadang kan kita cakap something, saya tengok lah, kan dalam drama macam tu juga, tunjuk kan. Bila lelaki tu cakap sekian-sekian, nanti dia akan detail kepada apa benda lelaki cakap. Word by word. Apa maksud awak benda sekian? Awak maksudkan apa? Macam sekarang ni macam korang ni, siapa korang? Kau maksudkan apa? Kami, orang apa? Melayu? Apa? Tahu tak? Dia masalah pada masalah tu. Bila kadang ucapan biasa didetailkan, diperincikan, kadang dalam bentuk yang sangat-sangat rumit. Kadang orang tak masuk macam tu pun jadi dia pun macam terkeliru. Ya, aku maksud itu ke? Kadang cara tersebut muka apa nak jadikan orang yang bercakap tu rasa bersalah. Kemudian kadang-kadang yalah, untuk ubah topik. Tajuk itulah, kita tajuk orang tu istighosah pada orang mati, minta tolong. Tiba dia sibuk nak kata siapa sebenarnya buat sufi di Yaman. Orang A atau orang B. Ni macam kontradik ni. Contoh macam itulah. Cara tu untuk kelirukan tajuk. Last kali keluar dari topik. Saya perhatikan banyak orang kadang jumpa geng ahli bid'ah ni, tajuk ni kadang-kadang dia tak boleh detail. Dia tak boleh pegang. Tahan satu-satu. Cuma kadang-kadang kalau ramai sangat kita tinggi suara pula. Macam dengan geng Kahal Kazab kan. Dia campak benda, kita tengah jawab satu, dia tanya soalan kedua. Tak habis jawab kedua, dia campak ketiga. Cara-cara. Kan kita cakap satu-satu lah, nak cakap apa. Bila kita kata berhenti, suruh diam, mula. Apa tunjuk jari kat saya? Tu nak gaduh tu. Benda tu betul. Kalau tak cakap, dia tak berhenti. Kita tengah jawab je ni. Dia tak boleh apa objektif pada tajuk. So kadang-kadang benda macam ni nak fahamkan. So dalam konsep ni sebenarnya dalam masalah tafsir, sememangnya para sahabat Nabi SAW pasal mereka dah faham keseluruhan bahasa Arab. So bila datang Al-Quran, kalau tak ada kekeliruan orang tanya. Dia akan berjalan macam tu je. Dan Nabi sendiri SAW pun tak perincikan setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat. Apa yang perlukan penjelasan, Nabi akan jelaskan. Apa yang tak perlu, Nabi akan baca macam tu je. Sebab tu tak jumpa bila kita kumpulkan, bila orang tu kata nak tafsir Quran ni yang Nabi je sabda, dan dia akan kurang lah jumpa sebahagian kalimah-kalimah yang mungkin dia tak faham. Sebagai bukan Arab. Orang Arab tak ada masalah. Macam kita cerita itulah, apa? Zalikal kitab. Kan kita sebut kan, Ibn Abbas kata zalikal kitab ai hadzal kitab. Dia tak kata berlebih pun. Maksud dia tak ada orang macam kenapa zalika, kenapa tak hadza, kenapa? Kalau orang kita macam kenapa zalika? Zalika kan itu. Hadza kan ini. Tiba-tiba Ibn Katsir kata apa? Memang ini orang Arab biasa gunakan. Letak hadza pada tempat zalika, zalika tempat hadza. Diorang tak ada masalah pun. Cuma kita akan rumit. Sebab apa? Belajar Arab level kosong. Kan level 1, level kosong. Cikgu ajar hadza this. Zalika that. So the Quran say zalika. So that is not this. Ayat kita akan macam tu. Kita akan circle around. Tapi pada bila jawapan Ibn Abbas tu sangat clear. Dia kata zalikal kitab ya hadzal kitab. Terus kepada meaning yang dikenaki. Tak perlu kepada perbahasan kenapa zalika tak hadza. Tapi yang kemudian lah datang, mutaakhirin kemudian lepas tu, yang datang cuba detailkan kenapa zalika tak hadza. Adalah keluar kerana untuk ta'zim, untuk sekian, nak tunjukkan benda tu besar. Macam-macam keluar. Yang paling teruk adalah apa? Kitab yang kita cari bukan depan kita, tapi luar daripada Quran. Ambil kau. Tu gila sekali lah. Dan memang saya jumpa kumpulan ni. Biar abang ni saya tak rekod. Yang saya kata apa, isteri datang jumpa, minta jumpa debat dengan suami dia. Sebab suami dia kata, bawa ustaz you. Lepas tu masalah lepas suami dia kalah bertekak, dia mengadu kat adik-beradik dia, bini dia hina dia depan anak-anak. Tunjukkan dia tak pandai depan anak-anak. Pula.
Dia kata dengan bini dia, bawa lah ustaz awak. Sebenarnya saya bukan ustaz kat dia pun. Sebab akak ni tak datang kelas saya pun. Tapi dia datang kelas ustaz lain. Lepas tu dia nak bertekak dengan orang, ajak kita. Itulah jelas sekali. Salah tu. Tapi timbul lah. Dia jadi kitab ghaib. Kitab ghaib. Tak nak kitab ni sebab Quran kata zalika. Quran kata kitab itu. Quran tak kata kitab ini. Itu kita garuk kepala. Macam betul je. Ni kena ingat. Sebab tu salafus soleh bab tu diorang tak pernah ada kemusykilan. Yang kita buka dalam tafsir Ibn Kathir kan. Contohlah yang simple itu kita tunjuk kan. Buka balik. Supaya nampak. Kan tak tengok tak nampak kan. Okay. Sini. Okay. Muka surat 24 ke 45 ke. Sekejap. Tak lepas lagi. Silap. Okay. Lepas dah sikit. Nanti kena buka lain. Okay. 50 kot. Belum lagi. Fatihah. Tak lepas lagi. Dia surah Al-Baqarah lah. Ayat awal dia. Isti'azah. Jauh lagi. 70 kot. Dia ingat dia seorang ada motor. Masalah dia bukan laju pun. Dia seorang je pulang motor. Kan. Okay, surah Al-Baqarah tengok. Nak fahamkan maksud bila dia kata apa? Dia kata yang salaf punya tafsir ni lebih bentuk menyeluruh. Dia tak bincang pun kenapa zalika tu, tak bincang, serius, tak bincang. Okey. Alif lam mim dia datang, lepas tu okey, ni. Yang kita baca. Apa kata Ibn Abbas? Okey, Ibn Katsir kata zalikal kitab kitab itu, kalau kita terjemah kita lah, la raiba fi, tiada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Tiba-tiba qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, zalikal kitab ai hadzal kitab. Ibn Abbas kata terus, zalikal kitab, kitab ini. Dia tak detail pun kenapa zalika, tak ada. Zalikal kitab ya hadzal kitab. Kada qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair anna zalika bimakna hadza. Zalika tu maksud dia hadza. Wal arabu tuqaridu bainal hadaini ismai isyarati fayastamiluna kullam minhuma makan al-akhari. Dia kata, dan orang Arab memang meminjamkan di antara dua nama isim isyarah ini. Lalu mereka menggunakan setiap satu daripadanya pada kedudukan yang satu lagi. Wa hadza ma'rufun fi kalamihim. Nah, ini sedia diketahui dalam kata-kata mereka. Kalau kita buka ini, zalika, kenapa zalika? Saya ingat saya belajar dulu, memang panjang jugalah ustaz saya cerita. Kenapa zalika, kenapa tak hadza? Sedangkan kata-kata salaf tadi sangat terang dan jelas. Memang orang Arab biasa pakai. Nah, itu simple sebenarnya, cara simple nak faham. Macam mana yang kita kata pendetailan tentang sebutan ataupun cerita tadi sebenarnya tak berlaku. Ya. So dia kata tariqatul ijmali wal adami tafsil. Jalan menyeluruh, mana tafsiran tu secara menyeluruh, bukannya perincian. Tidak memperincikan. Kalau Ja'far An-Nahas, Abu Ja'far An-Nahas fi kitabin, kitab beliau, Ma'anil Quran fi ma'radi naqlihi madhahibus salafi fil ahrufil muqatta'ati. Dia kata dalam pembentangan beliau, nukilan beliau mazhab salaf atau pendapat salaf pada huruf-huruf yang putus-putus. Dia kata apa? Wa abyanu hadhil aqwali, dan paling nyata pendapat-pendapat ini qaul Mujahid al-awwal, pendapat Mujahid yang pertama. Dinukilkan daripada Mujahid, pendapat pertama dia. Dia ada dua tiga pendapat. Annaha fawatihu lisuwari. Dia adalah pembuka bagi surah-surah. Alif, Lam, Mim, Taha, Yasin, Nun, dia pembuka surah. Wa kadza qaulu man qala, demikian kata-kata orang yang berkata, hiya tanbih. Dia adalah peringatan. Maksudnya dia lepas dengar huruf-huruf putus tadi, dia orang akan apa? Macam orang kita lah bila C, I, K. Betul orang pun macam try nak apa?
cantumkan, nak tahu apa benda dikatakan. Dia macam ingatannya tu je. Pembukaan. Ada yang kata dia cabar kerana Quran ni datang dengan huruf putus-putus ni, kalau kamu boleh buat, buatlah. Ada pendapat macam tu juga. Tapi nak ceritakan ini adalah macam seorang kata-kata, dan sebahagian para ulama kata dia adalah kata seru yang tidak pernah ada digunakan sebelumnya. Mana dengan sebutan alif lam mim taha ha mim, maka orang yang dengar tu dia akan start tulis. Nak dengar selanjutnya apa. Dia macam tarikan untuk attract. Ini pendapat sebahagian mereka lah. Macam dikatakan oleh Mujahid, dia adalah pembuka bagi surah-surah. Wa qaul man qala, demikian juga kata Abu Ja'far An-Nahas, dia kata man qala hiya iftitahul kalam, dia pembuka kata-kata. Sebenarnya bercakap, sebut tu nanti orang tu akan bagi attention kepada kita. Something dia nak tahu apa sambungan, apa turutannya. Kalau itu sudut asal. Okey. Walam yashrahu dzalika bi aktsara min hadha. Dan kata Abu Ja'far An-Nahas, dan mereka tidak menjelaskan itu dengan lebih daripada ini. Itu je. Apa dia? Pembuka bagi surah. Pembuka bagi kata-kata. Memberi peringatan pada orang yang mendengar. Macam tadi yang apa? Zalikal kitab tadi kan. Dia terus direct hadzal kitab. Dah. Habis cerita. Tak ada sambung, tak ada tambahan kenapa, apa sebab, apa yang illah. Siapa mula gunakan, tak ada. Dia kata zalikal kitab, hadzal kitab, habis. Ini cara mereka dahulu dalam pentafsiran. Okay, dia kata li'annahu laisa min madhahibil awaili. Kerana bukan daripada mazhab orang-orang terdahulu. Bukan mazhab mereka pergi detail pada perkataan-perkataan yang datang. Innama ya'til kalamu anhum mujmala, dan hanya datang kata-kata dari mereka secara menyeluruh, bukan dengan perincian. Thumma yata'awwaluhu ahlun nazari, kemudian mentakwilkannya atau mentafsirkannya ahlun nazar, ahli perbahasan perdebatan, ala ma yujibuhul makna, di atas apa yang dimestikan oleh pengertian yang datang. Orang kemudian yang akan datang cuba bahaskan lagi, kenapa. Itu masalah kenapa tadi kan kita tak tahu, orang yang cakap dia tak cakap benda pun. Orang yang datang kemudian ni yang cakap ini macam ni, mungkin macam ni, mungkin maksud dia macam ni. Mana dia orang cuba nak explain balik apa yang dikatakan oleh salafus soleh berkenaan dengan pengertian ayat atau kalimah dalam Quran. Adapun salaf sendiri tak dia sebut macam tu dan dia berhenti. Okey. Qala Syekh Islam fi risalatihi al-mawsumah bi al-mawsumah bi, dia berkata Syekh Islam Taimiyah dalam risalah beliau yang dinamakan dengan tafsir ayatin, pentafsiran atau penjelasan ayat-ayat ushkilat, yang dimuskilkan, hatta la yujadu fi ta'ifatin min kutubit tafsir, sampai tak didapati dalam himpunan atau kumpulan kitab-kitab tafsir, fiha, yang dalamnya sawabun, satu yang betul pun. Mana kemuskilan tu datang, semua datang berikan penjelasan, kita buka kitab tafsir semua tak betul. Bal la yujadu fiha illa qaulu khata', bahkan tak ada dalam kitab tafsir tentang ayat-ayat tadi kecuali kalimah yang pendapat yang salah aje. Pendapat yang salah aje. Okey. Dia kata apa? Dia berkata qala fi tafsir qaulihi ta'ala, dia kata pada tafsir firman Allah Taala surah Al-Qalam ayat ke-6. Ayat ke-6 dia kata bi ayyikumul maftun, dengan siapakah di antara kalian yang maftun. Maftun daripada perkataan fatana. Fatana maksud dia uji atau fitnah. Kan? Siapakah yang kena fitnah? Apa maksud kena fitnah? Yang sekarang nak faham apa kena fitnah tu. Dia kata qala al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, ayyukum aula bisyaitan, siapakah di antara kamu lebih utama dengan syaitan. Tengok, orang tersebut diuji. Tapi kenapa digunakan kalimah Hasan Al-Basri kata siapakah yang kamu lebih utama dengan syaitan. Ini sebab apa? Sebab masalah apa diorang faham ketika perbualan tersebut dengan Nabi SAW, tentang Nabi SAW. Mereka kata apa mereka kata tu sebab apa kan tuduhan mereka kepada Nabi SAW, bahawa apa yang Nabi dapat apa daripada syaitan, ataupun Nabi dirasuk maftun okey.
Dia buka dari awal atas ayat. Surah An-Najm. Tengok kita sementara ni kita ni hijab. Mana dia? Okey. Tunggu sementara dia buka ayat ni. Bismillah. Lagi. Bismillah. Jangan lambat sikit. Buka. Sebab bila kita terus pergi pada ayat tersebut, kita nampak. Tapi kalau ambil daripada ayat kedua, kita akan nampak apa pasal Hasan Al-Basri kata maftun tu, dia sebut dengan gila. Bukan, dia tak sebut dengan gila. Walaupun ayat pertama awal tu, kan. Al-Qalam lah. An-Najm. Al-Qalam. Okey. Kita tengok sini. Okey, tengok dalam surah Al-Qalam ayat yang kita nak tu yang ayat ke-6. Nombor 6 tu yang tajuk kita. Tapi bila kita tengok balik, okay, dalam ayat berkenaan, dia mula dari awal kan, Allah Ta'ala kan nun. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Wal qalami wama yasturun, demi pena, qalam dan apa yang ia gariskan, ia tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu orang yang gila. Tajuk dia gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan sungguh untuk engkau hai Muhammad ada ganjaran yang tidak putus-putus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang paling agung. Fasatu basiru wa yubsir, engkau akan nampak dan orang juga akan nampak nanti. Apa? Bi ayyikumul maftun, siapa di kalangan kalian yang teruji atau terfitnah. Tapi maksud dia kat sini tengok bila sebutkan tentang tafsiran tadi, kalau kita balik pada asal, dia akan balik diri kepada gila adalah. Tapi bila tengok kepada kitab kita tadi, dia kata qala Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri, ayyukumul aula bi syaitan. Okey. Qala fahum aula bi syaitan minan nabi. Beliau kata bahawa mereka lebih utama dengan syaitan berbanding nabi. Okey. Fa bainal Hasan bi al-ma'na al-murad. Mana kat sini Hasan Al-Basri dia terus jelaskan makna dikendaki dengan maftun tadi. Wa illam yatakallam ala lafzi, sekalipun dia tak kata tentang lafaz maftun tu, kenapa dia sebut masalah kait dengan syaitan. Sedangkan pada awal ayat kata tidaklah gila, kan? Okey, sebab apa? Kena faham sini. Saya jelaskan. Sebab orang yang gila ni, contohnya dia dikatakan bahawa syaitan duk kacau dia sampai dia tak betul fikiran. Dan banyak orang zaman dulu memang kalau orang-orang Arab zaman dulu pun, orang yang kena sawan kena sebagainya, dikaitkan dengan tajuk syaitan. Hatta Al-Quran Karim pun sebutkan berkenaan dengan tajuk orang yang makan riba. Innal ladzina ya'kulur riba la yakumuna, mereka takkan bangkit hari kiamat nanti illa kecuali kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kecuali seperti bangkitnya orang yang diganggu oleh syaitan, dikacau bilau dia oleh syaitan daripada rasukan. Ayat tu. So, jadi tajuk dia memang zaman dulu memang pakai pengertian itu, kefahaman itu. Tentang tajuk syaitan ni, dia akan bagi pendapat diorang lah. Syaitan ni kacau, orang tu akan kacau bilau. Jadi gila. Sedangkan pada tajuk gila biasa, kadang kita boleh saja orang tersebut kena tekanan jiwa, ataupun orang tersebut kena demam panas, saraf rosak. Boleh saja dia menjadi berpenyakit rosak saraf dan jadi macam gila lah. Jatuh longkang. Macam ada seorang kawan saya dulu, kecil, kita main galah panjang. Adik dia tolak dia kat longkang. Jatuh, gila. Dia asal seorang yang normal dan mula start tak pandai fikir, jadi dungu. Dia bukan dia kecil. Adik tolak main galah panjang.
tergantuk kat longkang. Itu contoh lah, maksud dia benda tersebut. Kalau kita kata hantu, start lah. Kan banyak orang kadang-kadang kan dianggap untuk sembuhkan orang macam ni kan kena panggil apa, bomoh, mandi air telaga, mandi air sekian. Kadang-kadang banyak orang macam tu. Ada juga saya ingat sekali, tapi tak ingat apa jadi pada orang tu, jadi apa wallahu alam. Dia kawan kita seorang, dia bawa saya, bukan masalah dia bawa semua orang. Saya kena, Ustaz Sufri kena, Ustaz Fashan kena. Dibawa pergi jumpa dekat rumah orang ni, yang perempuan ni dia actually dia bekas model dan sebagainya, tapi keluarga dia kata dia gila lah. Dia lukis-lukis gambar lah benda, dia ada laptop sekian. Lepas tu dia apa? Dia entah kononnya kata tahu rahsia-rahsia something sebagainya. Pakai niqab depan mak bapak tapi isap rokok. Saya macam tak boleh brain. Cerita kelakar dia boleh masuk rumah. Yang waktu time Ustaz Fashan ni, dia kata Ustaz Fashan nak balik kan, dia berdiri sebelah. Ustaz Fashan terkejut, Rasulullah. Dia kata. Tapi lah, diorang kata ada something. Keluarga tu kata. Saya pula nampak tak? Saya nampak dia ni memang actually pertama dia memang ambil dadah. Dia ada terlibat dengan dadah. Jadi lah mungkin saraf dia rosak satu. Kedua, dia tak happy sebab anak dia diambil oleh suami dia. Saya kata, bila saya tanya sembang bapak dia kata bila jumpa anak dia okey. Dia kan jadi normal. Saya kata ni sebenarnya bukan apa, ni protes. Dia protes kat mak abah dia. Niqab dengan bapak dia pakai niqab. Waktu saya datang tu, dia buka niqab. Duduk depan saya. Saya kata faham perempuan ni kan. Sembang lah, katalah saya sembang yang lain, dia sembang juga saya. Duduk kan, minum kopi, isap rokok. Serius. Tak bohong je. Kisah benar. Tapi lah Ustaz Sufri pun lepas tu jumpa, anak kata, ada ke? Tak ada Syekh. Tak ada benda pun, tak ada hantu lah. Dia kata. Dia sebenarnya dia protes. Kadang-kadang pertama apa tak ada syirik dia daripada kecil. Cara kehidupan dia sampai dia jadi macam tu. Last sekali dia entah macam nak tunjukkan ni lah. Cuma orang kata pelik, dia tahu benda ni lah, tahu tulisan. Ada kata duduk luar negara lama kan, kawan dengan game model-model ni, tak benda dia belajar wallahu alam. Tapi itulah pakai niqab dalam rumah. Daripada bapak dia pakai niqab. Family pening kepala tengok kan. Tapi bila saya tanya bapak dia, kata jumpa anak dia macam mana? Dia kata okey. Bila jumpa anak dia normal. Dia tak happy sebenarnya. Banyak orang macam tu lah, jangan cakap hantu terus. Tapi ala kulihat zaman dulu macam tu. Kita kadang-kadang keluarga kita macam tu, terus kita ni hantu lah ni. Saya tak tanya kenapa, apa masalah dia. Ada saya jumpa seorang tu, dia macam CEO syarikat. Punya ni juga. Dia boleh bercerita tentang apa masalah dia dan syarikat tadi, lepas berhenti cerita tu dia diam. Apa kita cakap dia senyum je. Yang lain dia cerita tadi dengan penuh semangat. Bila kita tukar tajuk kan, dia diam. Ada family dia kata, ada gangguan ke Ustaz? Ganggu apa? Saya kata, apa ganggu dia? Dia tengah risau. Saya kata, mungkin pasal bimbang. Kalau dia kata harta dia kena rampas dan sebagainya, anak bini tinggal mana? Dia mungkin rasa macam tu. Dia kata tak bimbang kot. Saya kata manusia ni bimbang. Kadang orang tak perasan benda tersebut. Tapi ala kuliah memang zaman dulu sampai sekarang masih lagi manusia mengaitkan hilang akal tu dengan syaitan. Ni nak faham kenapa Hasan Basri kata siapa lebih dekat dengan syaitan, siapa lebih utama dengan syaitan. Kena rasuk syaitan tu siapa lebih utama. Itu maksud sebenar. Nak faham kan supaya tahu kenapa. Kita nak jauh gila kan. Pada tajuk asal ayat tadi pun, tajuk gila tu yang relate. Kat sini sebut dah. Kan? Maftun tu yang dikaitkan gila tadi. Tapi kita faham, pasal dia patah balik ke atas. Ayat tu patah balik ke atas. Tidaklah engkau dengan nikmatmu, nikmat Tuhanmu, hai Muhammad, seorang yang gila. Lepas tu ujung tu Allah Ta'ala kata, diorang akan nampak, engkau akan nampak, diorang akan nampak. Siapa di antara kamu yang gila? Betul lah kan? Okay. Tapi bila Hasan Basri sebut, dia kaitkan dengan tajuk, dia kata apa? Siapa yang lebih utama dengan syaitan? Kat sini yang kena faham balik. Dia sebutkan berkenaan dengan punca tuduhan mereka kepada Nabi SAW. Dia kata Muhammad ni gila sebab syaitan duk kacau dia. Sampai ada orang di kalangan Arab dia datang nak ruqyah Nabi. Nabi baca Quran, dia masuk Islam. Dia nak ruqyah, datang ruqyah Nabi. Dia nak ruqyah Nabi.
Dia kata kau gila ke? Dia anggap bahawa gila tu adalah sebab daripada jin, daripada syaitan. Orang tu nampak. Tapi macam kita kata balik, bila kita relate diri kita zaman sekarang, kita dapati memang orang yang gila kadang bukan sebab kerana hantu, tapi kerana dia punya jiwa kacau, tekanan. Tang hari lahir tu kata, tang lahir, bapak dia kata nak buat macam mana. Saya kata payah juga kan. Saya nak cakap lebih, kita tak bukan tinggal situ. Tapi saya kata dengan bapak dia Australian. Model lah. Tapi bila saya cerita kat bini saya, dia kata lain kali nak pergi bawa dia. Pasal cerita buka nikop. Kalau saya cerita buka nikop tu, dia bagi kot saya pergi lagi. Habis cerita kelakar. Tapi kisah benar lah. Kisah benar. Yang mana kita tengok dia kan. Cuma bila saya tanya bapak dia cakap terus terang. Ketika jumpa anak dia, kata normal. Dan kita tangkap sebenarnya. Boleh tahu dah sebab sebenar. Bukan sebab hantu. Tapi sebab tu. Tapi tajuk relate gila dengan hantu syaitan ni, dulu sampai sekarang masih lagi berlaku. Sebab tu Hasan Basri kata, kan, ayyukum aula bisyaitan. Maftun tu, ayyukum aula bisyaitan. Siapa di antara kamu yang lebih utama dengan syaitan? Qala, dia kata lagi, fahum aula bisyaitan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lebih utama dengan syaitan berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kan Nabi dapat wahyu. Wahyu Nabi dapat tu, dia anggap benda tu entah syaitan yang bagi. Nabi diganggu oleh syaitan. So Hasan Basri jelaskan makna dikendaki. Yang maksud dia adalah untuk buang kita panggil apa? Kekeliruan yang mereka kata Muhammad dapat daripada syaitan. Gangguan syaitan menyebabkan dia berkata sedemikian. Macam kita katalah, ada orang tu kata saya ni adalah Nabi Isa. Dia kata yang tu. Kita kata apa? Kan orang kata dia gila. Orang kata dia gila kan? Dengan tu makcik tu. Jumpa ya Rasulullah, Masya Allah, Habibi, Masya Allah, Ana, dia kata kan. Macam Arab pun tahu dengan langgang kan. Tak masalahnya kan. Dia cakap tu kan, kita dengar, makcik ni gila kan. Waktu family dia pun kata dia ada masalah jiwa. No, it's normal. Itu normal. Soalan aku pasal Nabi, dia ada bukti. Kalau sesiapa datang bercakap zaman kita ni, kita reject macam tu je. Tak ada kata, tapi ustaz dia hafal Quran. Walau dia hafal Quran, walau dia hafal hadis, dia datang-datang dia kata, saya lah pemimpin Bani Tamim. Okay. Itu kena faham Sekalipun dia tak berkata-kata tentang lafaz maftun tu, dia tak ulas. Tapi dia terus lompat kepada hubungan maftun tadi dengan hubungan tajuk gangguan syaitan. Ini adalah seperti ini yang kita fahamkan. Ibn Taimiyah kata ka'adatis salafi. Ini seperti kebiasaan salaf. Biikhtisaril kalami, dengan meringkaskan kata-kata, ma'al balaghati wa fahmil makna, berserta dengan balaghah dan juga pemahaman makna. Bila saya terangkan balik masalah gila tu kait dengan syaitan, faham kenapa yang dikatakan oleh Hasan Basri tadi. Okey. Dia kata istafadu min qauli hadaini alimaini, dan diperolehi faedah daripada dua kata-kata orang alim ni. Itu yang pertama, Abu Ja'far An-Nahas, Abu Ja'far An-Nahas serta Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Dia kata anna tariqatas salafi, bahawa jalan salaf, anna tariqatas al-ammata, yang umum fi tafsir, dalam tafsir, jalan salaf yang umum dan tafsir adalah hiya tariqatul ijmali la tafsil. Dia adalah jalan penyeluruhan, jalan kata-kata rumusan, bukan perincian. Mana general, bukannya datang dengan lafaz tafsir tadi dengan perincian. Wadzalika, dan itu li'annahum lam yakunu bihajatin ila tafsil. Itu adalah kerana mereka dahulu tidak perlukan kepada perincian. Kama ihtajahu al-mutaakhirun. Macam mana ia diperlukan oleh golongan yang terkemudian. Siapa yang terkemudian perlukan kepada perincian, yang mana dulu tak perlu. Cuma ialah masalah kaedah tadi, perincian tadi perlu maksud dia penting atau tidak. Itu tajuk lain lah. Kadang-kadang ada orang kata kalau lah salaf tak cerita, kita kena cari juga gali. Sebab kita tak dapat iman macam diorang. So kita kena cari lebih. Ini masalah juga ni. But in the end, last sekali kita takalluf, memberat diri dengan perkara yang tak perlu. Cuma katakanlah persoalan yang timbul, kita boleh faham. Itu je. Boleh fahamkan kepada orang lain apa maksud yang sebenar dikendaki.
Itu kenapa kadang-kadang penting untuk itu je. Tapi kalau untuk kata kita memperdalamkan pemikiran, mendalamkan perbahasan, itu bukan. Balas sekali kita akan jadi ahli kalam lah. Dan kita sibuk nak menyelam pada tempat yang Nabi dan para Rasul berdiri di tebingnya. Kan? Nabi, macam Abu Stomir dia kata, kita menyelam pada lautan yang para Nabi dan para Rasul berhenti pada pinggirnya. Kita menyelam ke dalam lautan yang para Nabi berhenti. Tapi salah lah. Awak sewil macam tu. Kenapa kan? So balik pada asal, kalau dah Nabi berhenti, awak berhentilah. Yang awak pergi terjun buat apa? Pada itibak kita kepada Nabi, bukan kepada orang-orang lain yang tidak ada kaitan dengan anbiya. Kenapa nak kata macam, tapi kita ni wali. Wali pula. Habis lah. Itu kena faham. Yang konsep tadi kan, mana keperluan tadi tu, kalau contoh macam betul, macam kita perlukan nak tahu huwa huma hum, kita kena faham. Itu adalah dhamir. Dan tak faham dhamir, tu jadi kes. Huwa tu nama Allah. Tapi tak faham huwa. Kalau huwa boleh jadi apa saja. Dia. Betul guna kami lah. Nahnu. Nahnu pun ada. Inna nahnu pun Allah Ta'ala guna kan. Kenapa tak guna itu? Tapi ini realiti lah berlaku lah. Pasal kita lihat yang jenis-jenis ni, kebaikan mereka jahil bahasa Arab. Dan bila dia kembangkan explanation, kadang orang Arab tak nak pakai pun kaedah tersebut. Tak pernah ada orang Arab pakai maksud yang mereka gunakan tu. Itu kena faham. Kadang-kadang kita tak perasan main-mainkan kalimah, bahasa dan sebagainya. Kadang-kadang kaedah dia cakap tu tak pernah diketahui pun oleh orang-orang Arab. Dia orang cakap mana dia? Kan yang ada tu ada yang sufi lah. Sufi lah, kerana kata Arab yang zaman Nabi tak pernah buat macam tu. Cuba sembelih. Aci tak? Saya tahu kau dengan ni sembelih kan. Aci. Ataupun kalimah Allah saja. Allah. Nak makan tak? Unless awak nak bawa kata apa? Mazhab Syafi'i sembelih tu bismillah tu sunat je. Tak wajib. Walaupun hadis Nabi, Al-Quran semua sebut nama Allah, dan Nabi laksanakan dengan kata bismillah. Tapi datang orang kata macam, tapi ikut imam-imam mazhab kan, Ashabus Syafi'i kata tak perlu, dia sunat je. Mereka baca apa? Allah. Tak bismillah kan? Allah. Dia makan tak? Ni dia jaga sikit. Nama yang tak apa, kadang-kadang bila Allah Ta'ala kata fakulu mimma dzukira rasmullahi alaih, makan daripada apa disebut nama Allah padanya. Nabi tunjukkan sebut nama Allah tu adalah dengan bismillah. Bukan Allah. Tak iri. Kan? Ni pelik yang berlaku. Kita ada panduan, kita pergi tukar. Sebab apa? Imam mazhab kata sunat je. Imam mazhab kata sunat. Jadi walaupun hadis Nabi itu jelas, tapi yang pentingnya hadis Nabi tadi kena pusing bagi ikut imam mazhab punya pendapat. Kena melampau. Ini realiti yang kena berlaku sekarang. Sebahagian orang belajar agama ni, dia pergi masuk ke situ pula. Dia patut bawa orang ikut sunnah, dia tinggalkan ikut sunnah, dia kata ikut imam mazhab. Imam mazhab ni alim, hafal hadis banyak. Apa relate kat situ? Bawa dalil lah. Kita kan, dia kata imam mazhab tadi, mungkin takkan kita lebih tahu daripada imam mazhab. Kita soalan pula, imam mazhab lebih tahu banding para sahabat ke? Kita ada para sahabat yang tunjukkan cara dan juga kaedah perkara tersebut. Problem dia orang pula bila kumpulan ni, dia pergi balik kadang pada mutaakhirin mazhab punya imam. Dia tak ambil yang awal, dia tak ambil pada tabi'in, dia tak ambil sahabat, dia ambil ujung. Kalau dia kata benda tu khilaf daripada awal, kita ada masalah kat situ untuk siapa-siapa nak ambil pendapat suka hati dia. Tapi kan dia kata semua dah kat atas ni sepakat. Datang yang kemudian tiba-tiba datang mungkin maksud lain. Jadi macam kes ustaz sesat seorang tu. Rejam bukan ijma'. Rejam bukan ijma'. Walaupun kita tanya, sahabat buat, Nabi buat.
Lepas tu ijma' bukan. Sebab apa ada orang bawah ni tukar. Tajuk dia macam amalan Islam. Jadi bukan datang lepas Naratul Hijrah. Bukan datang lepas Imam Juwaini. Bukan datang lepas Imam Suyuti. Bukan lepas tu. Datang awal lagi. Then relate kepada atas tadi. So balik pada asal, kita tahu bahawa ketaksuban mazhab tadi memang berlaku di antara manusia tadi. Ada orang yang ikut mazhab tadi memang dia tak nak. Dia mesti imam dia betul. Dia Hanafi buat macam tu juga. Dia terbalikkan nas ikut kepada apa dia nak. Dan siapa yang betul? Everybody will say that imam dia tak salah. Ni kena faham betul ni pasal balik pada asal, imam tadi bukannya Nabi. Kalau dia kata dia bawa pada Nabi. Sebab tu Imam Syafi'i kata, bila sah hadis, ia mazhabku. Ada orang kata, tak, ini untuk mujtahid je. Orang yang mujtahid, boleh. Last sekali, geng-geng ahli bid'ah pun buat benda sama. Ada imam kata boleh, imam kata boleh. So, saya ada bila orang kata, ada ulama' kata boleh, kita takkan lebih pandai daripada ulama' tersebut. Dan Imam Ramli, dalam mazhab Syafi'i, dia kata cuma tenisan tu adalah mustahab. Dia bawa. Tunggang. Mustahab. Imam Ramli kata yang tu. Imam Al-Haytami, Ibn Al-Haytami kata dia makruh je. Dan tunggang. Sebab apa? Sebab ada kata macam tu. Dan nak kata apa? Takkan imam tak tahu? Pusing balik. Habislah yang tu. Kita takkan ditanya mengenai ikut imam mana. Kita ditanya untuk ikut, adakah ikut Nabi? Amadha ajabtumul mursalin. Dalam konsep benda macam ni, kita kata berjaga-jaga daripada jatuh dalam kesalahan tu lebih baik. Ikut nas tadi awak takkan masalah. Saya ikut orang tadi boleh silap. Telahan dia, sangkaan dia. Dan kalau dia kata ada nas, dua nas datang, dan kita ada masalah, dari awal lagi akan jadi khilaf. Kalau tak kemudian, datang kemudian, ni masalah sikit. Jadi benda macam ni perhatikan balik. Pasal balik pada asal kan, perincian tadi tu disebut tadi kan, hanya datang orang kemudian. Orang dahulu tak perlukan. Bahkan soalan sekarang ni kita nak tambah tadi kan, adakah kita perlu perincikan lagi daripada apa yang telah disebut oleh salaf? Tu soalan dia. Ada tak lebih dahsyat lagi kita nak perincikan? Kalau tak ada dalil, kita nak buat apa? Nak ikut siapa? Itu masalah juga. Balik pada asal dalam bab akidah, bab ibadah, bab akhlak. Dan benda tu dah datang itibak kepada Nabi adalah wajib. So kenapa nak kena pening kepala? Ada sibuk kata siapakah lebih alim, kita atau diorang? Memanglah diorang tak alim, tapi masalah diorang apa, salah proof ke? Tahu waterproof, salah proof. Takkan salah. Boleh salah masalah dia. Kita kata bawa pada dalil tadi, bukan masalah kita nak pergi bermain dengan bahasa mendalam-dalam kan, last sekali pening kepala. Last sekali tak ada buat apa-apa. Okay. Baik. Dia kata alladzina, yang orang-orang terkemudian ni, ba'udat alsinatuhum an lisanil arabi, yang jauh lidah mereka dari lidah Arab. Ya. Fahtaju ila ziyadati tafsili li bayanil makna. Lalu mereka perlukan kepada penambahan perincian untuk penjelasan makna. Tapi walis salafi fi tafsirihim turukun wa ta'abir. Namun untuk salaf dalam tafsiran mereka ada jalan-jalan dan juga gambaran-gambaran. Takbir cara buat gambaran. Ini dalam bahasa Arab biasa kalau kita masuk sekolah Arab, dia di kelas takbir. Tu takbir buat apa? Dia letak gambar, terangkan apa awak nampak. Kita jangan susun ayat ni, pandang tak tahu pun dia cakap kan. Apa pun dia cakap, nak cakap apa? Cakap lah. Pantai cakap. Bagi kat kelas takbir. Bukan takbir mimpi. Bukan dengar mimpi orang betul. Saya rasa awak akan, bukan. Takbir ni untuk gambaran. Masa dapat ayat tadi, jalan mereka untuk pentafsiran dan juga jalan-jalan dan gambaran, cara mereka menggambarkan yang mereka gunakan. Yastamilunaha inda tafsir Al-Quran, ketika pentafsiran Al-Quran. Diorang ada sebenarnya jalan dan cara penerangan, cara penjelasan yang mereka gunakan ketika tafsiran Al-Quran. Wa yumkinu istinbatu hadhihi turuqi min jardi kutub tafsir. Dia kata boleh untuk kita keluarkan jalan-jalan ini daripada pembacaan beliau, daripada kita mengkaji atau melihat kepada kitab-kitab tafsir. Allati tahtamu bi ibaratis salafi, yang ia mengambil berat tentang gambaran salafus salih. Wa ta'allaqa 'alaiha, dan dia bergantung kepada kata-kata salaf. Zaman sekarang ni kita adalah kitab apa, Mawsu'at Tafsir bil Ma'thur kan, yang Syekh Musa Tayyar menjadi dia punya penyelia, yang 24 jilid tu besar.
Boleh, kitab tu boleh pakai. Kita boleh tengok cara mereka gambarkan, cara mereka sebut. Kalau kita boleh rajin nak baca balik, kita nampaklah apa bentuk yang dinyatakan kat sini. Dunaka mujmalatan. Ni, dia kata ni dibentang pada engkau secara menyeluruh. Thumma ya'tika, kemudian akan datang kepada engkau at-tafsilu ma'a. Apa dia punya tafsir, apa perincian bersama-sama lepas tu. Okey? Ma'al misal, ada teki tinggal ma'al misal. Dalam ni tak ada, dalam cetakan ni ada. Okey, akan datang kepada engkau perincian berserta dengan contoh. Okey. So apa dia? Ni jalan pentafsiran salaf secara umumnya ini ada 6 jalan. 6 jalan atau gaya mereka menafsirkan Al-Quran. Okey. Dia kata pertama, at-tafsir bil mutabiqi au ma wudi'a lahu lafzu. Pentafsiran dengan yang bertepatan atau apa diletakkan baginya lafaz. Bentuk pertama adalah tafsiran dengan mutabik, yang bertepatan. Mana dia berikan kalimah yang seerti ataupun seiring dengan kalimah Al-Quran tadi. Ataupun dia tafsirkan dengan apa diletakkan untuknya lafaz. Macam itulah apa? Hadza jazalika tadi. Terus terang macam tu je, direct, tak cerita banyak. Yang kedua, at-tafsir bil lazim. Tafsir dengan yang lazim, apa yang sepatutnya. Wa yadkhulu dimnuhu at-tafsiru bin natijati, termasuk dalamnya tafsiran dengan natijah. Yang hari tu kita yauma tamurru sama umaura tu. Hari mana langit tu berputar. Tapi ada yang datang dengan bila putar dia akan pecah. Dia tafsir dengan natijah. Apa jadi kalau macam ni? Ataupun macam inilah kalimah tafakkahun tadi. Tandamun, talawamun. Dia itu adalah tafsir dengan lazim atau natijah. Okay. Ketiga, at-tafsir bi juz'il makna. Tafsiran dengan juzuk daripada makna. Ni sebenarnya macam ulangan balik je kepada apa yang kita tunjukkan. Siratal mustaqim ni masuk balik. Keempat, at-tafsir bil misal. Tafsiran dengan contoh. Contoh kita sebut baru ni apa? Ma'un dengan Naim. Apa dia yang dicontoh diberikan oleh mereka dan tafsiran. Kelima, at-tafsir bil qiyas wal i'tibar. Tafsiran dengan kias, penyamaan dengan i'tibar atau pengajaran. Itu nanti diperincikan, so kita masuk siap-siap. Yang keenam, at-tafsiru bil isyarati, tafsiran dengan isyarat. Tafsiran dengan isyarat. Okey. So, tafsilu hadza bil amsilati. Perincian perkara ini dengan contoh-contoh. Dan kita akan masuk nanti insya-Allah mula dengan nanti tafsir bil mutabiqi au bima wudi'a lahu al-lafzu. Wallahu alam. Ya, ada soalan? Soalan bertulis ke? Sila. Macam exam. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mendakwa bahawa seorang yang lambat jodohnya dikaitkan dengan gangguan syaitan, jin, sihir. Adakah dakwaan ini berasas? Lambat jodoh ada kaitan dengan syaitan, jin dan sihir. Okay. Kalau tajuk asal ayat Quran, ayat Syura 50. Ban. Ya, kita buka. Lah. Ini tak bergila. Okey. Baik. Dia sama macam kes apa inilah bab berkaitan dengan masalah jodoh ni, dia rezeki. Macam rezeki anak, macam rezeki apa? Yalah yang kita pernah sebutkan dulu, bila orang sibuk mandi apa, tasik daun bunting. Kan? Okey.
macam ayat 50 lah, 50, 49, 50 surah berkenaan, surah Asy-Syura. Memang bab jodoh perkahwinan dan sebagainya, dia berkaitan dengan masalah jodoh, berkenaan dengan rezeki Allah Ta'ala berikan. Dia bukannya tajuk panggil apa, di tangan kita semua sekali. Banyak orang sebutlah jodoh dan maut, ajal dan maut di tangan Tuhan kan. Jodoh di tangan Tuhan. So semua orang sebut ayat tersebut pandai. Kadang-kadang solat pun tidak, tapi jodoh di tangan Tuhan. Okey. Dia kalau nak katakan berkenaan dengan sihir tu, ada part bahagian dia dalam masalah gangguan. Macam rezeki biasalah. Kan rezeki, macam jodoh perkahwinan. Kan macam mana Allah Ta'ala jadikan dalam sihir ni tadi ada part macam surah Al-Baqarah 102. Keupayaan sihir ni untuk menjadikan seorang yang berkahwin tu boleh berpisah dengan pasangannya. Tapi semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bukan datang dengan sendirinya. Untuk relate direct kepada syaitan dan jin kata apa sebagai kesan utama, jawapannya tidak lah. Tapi kalau anda kata antara asbab mungkin. Asbab mungkin. Asbab dia mungkin. Antara punca. Sebab balik pada asal kalau kita buka surah Al-Baqarah tu, Allah Ta'ala nyatakan fayata'allamuna minhuma, mereka belajar daripada dua malaikat berkenaan ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, apa yang mereka pisahkan dengannya di antara seorang suami dengan pasangannya. So, jadi kalau ayat tu dengan terang bahawa perpisahan tu boleh berlaku dengan sebab apa? Sihir. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tak boleh mudaratkan dengannya, dengan sihir tadi siapa kecuali dengan izin Allah. So basic yang kena faham sekarang, boleh jadi benda berkenaan diganggu sedemikian, boleh jadi, tapi bukannya panggil apa, direct atau automatic sedemikian lah. Pasal orang kita pula bila solution jadi pelik. Jodoh tak cukup, tak dapat jodoh, kita sibuk apa? Mandi bunga. Kan nampak kat situ tak relate dengan dia punya apa? Dia punya solution tu dengan punca tu tak ada kaitan. Kalau betul kita kata sekalipun macam sihir tadi kan, yang membenarkan sihir tu berlaku pada kita adalah Allah Ta'ala. Yang boleh hilangkan Allah Ta'ala jugalah. Kenapa pula cikgu ustaz dan cikgu bomoh? Sebab tu kadang-kadang problem yang kita ada sekarang ni dalam masyarakat kita, ikutkan Nabi SAW sendiri. Baginda disembuhkan daripada sihir dengan Al-Falaq dan An-Nas. Bererti kita semua pun boleh dapat benda yang sama. Tapi orang kita tak pakai benda tu. Muawwidhatain tu dia kurang nak buat. Kita pula jumpa kalau orang cakap kita kan, kita katakan dia banyakkan muawwidhatain lah. Pagi petang jangan lupa baca, lepas solat jangan lupa baca. Kalau rasa disihir sekalipun, kena banyakkan baca lah. So Nabi disembuhkan dengan dua surah tersebut. Tapi dia tak cukup, cari ustaz. Kan dia ustaz. Sakit-sakit dada cari ustaz. Ustaz pun tak apa, saya datang nanti. Jadi last sekali lah, nampak tak? Nak kata direct tu, nak kata betul macam tu tak lah. Balik pada ada rezeki, macam kes apa, orang menyaga kena sihir. Memang ada orang menyaga kemudian apa diganggu penyagaan dia dengan sihir. Memang ada pun, siapa kata tak ada. Cuma bukan semualah. Janganlah semua sekali salahkan sihir. Tapi kalau anda kata sihir sekalipun, dan solution dah ada. Dah diberikan. Baru ni ada seorang jumpa saya, dia kata mak saudara ke siapa, keluarga dia lah, family dia. Okay, tukar. Dah habis tu tukar ni pula. Bismillah. Yang saya minum banyak macam mana? Okay. Dia kata macam ni, family dia percaya yang seorang di antara keluarga dia ni macam kena saka. Maksud dia orang dapat tahulah cerita orang kata makcik ni ada apa? Ada datang dia payah mati. Dia don't relate pula tak payah mati ni sebab ada makhluk lagi masih dalam badan. Makan banyak tapi sekian-sekian. Lepas tu keluarga tu dah start. Ada sekali tu dia baca Al-Quran. Ni dia orang cakap lah. Nampak macam asap keluar daripada rumah tu, dia lompat-lompat. Okay. Tak tahulah. Saya makan banyak. Minum banyak ada apa? Ada suka. Dia bujang macam tu. Orang bujang makan banyak setiap pelik. Maggi apa? 5 sekali makan. Maggi 5 sekali makan.
Sampai? 3. Saya 5. Tak kuat lagi lah. Okay. Tak ada saka. Tak. Cerita dia. Lepas tu dia tak minta nasihat saya. Dia kata nak buat apa. Saya terang kepada dia, pertama, saya tak boleh tajuk nyawa ni tersangkut sebab masalah hantu tadi. Sebab kalau patut mati, malaikat datang, cabut nyawa habislah. Dia kata, tapi macam dia macam ni. Jadi, dah saya sini lah. Saya kata, just teruskan. The family suruh baca surah Al-Baqarah sentiasa, saya kata. Syaitan tak masuk rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah. So, buat. Berterusan, saya kata. Dan baca Al-Falaq dengan An-Nas. Selang seminggu kot, meninggal. Tak perlu panggil ustaz, tak perlu panggil siapa. Itu yang dia buat mengarut lah. Dia pasang geset. Saya kata, jangan buat mengarut ni tu. Lah, baca lah. Kita baca tu ada kesan dia. Suara kita keluar. Ni jenis malas gila tu pasang satu rumah. Lepas tu lari. Pasal lari. Atau pasang dalam bilik, lepak dekat depan tengok TV. Betul. Betul. Di sini, bab berkenaan masalah apa kata-kata nasihat kita pada orang sakit. Sepatutnya kita jumpa orang sakit ni macam Nabi SAW sendiri jumpa orang sakit, Nabi kata tahur insya-Allah. Semoga sakit engkau ni akan jadi penghapusan dosa engkau insya-Allah. Itu tahur tu. Maksudnya tahur insya-Allah, ni sakit ni pembersihan dosa insya-Allah. Selain itu masalah jangan putus asa dari rahmat Allah Taala tu penting. So, balik pada asal yang ni yang kadang-kadang family pun dah putus asa, sakit tu dah putus asa. Dan perkara ni memang kita suruh dia bersabar. Kita kata bersabar, kita beri kata-kata semangat. Itu elok untuk dia. Sebab kadang-kadang ada orang, dia lupa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa untuk rasa semangat untuk hidup. Sebab kebahagiaan orang bila sakit tu dia dah lose hope. Dia tak nak buat apa dah. Dia pasrah je. Ada separuh macam tu. So kata-kata tu kena berkaitan lah. Tengok siapa yang bercakap. Siapa yang bercakap dan bila dicakap. Siapa bercakap? Pasal kalau ni kata ada orang bercakap macam ni, kawan kita yang kita kenal, dia bersih memang kita macam tu, lain dengan orang lain yang tak kenal cakap kita. So katakan kata-kata tadi be strong, jangan putus asa, kan? Daripada kawan yang rapat dia akan beza. Berbanding dengan semua orang cakap macam tu, tak sama. So kena faham jugalah. Balik pada asal dia bukan kata-kata semangat tadi tak semesti tak elok. Okay. Ini masalah salah faham lah ni. Maksud dia kalau dia kata orang tu be strong, dia cakap itu macam ni geng-geng ikut ni ke? MLM Ikutlah apa yang jenis aura-aura ke apa? Tak kena kot. Saya ingat macam geng-geng ni ESQ dulu macam tu. Dia gunakan macam mana positive words. Kata-kata positif untuk kononnya mengubah keadaan. Tapi kadang-kadang benda tu macam dia kan sebut tadi walaupun tak dengar pun, tapi macam the power of the words actually konon beri kesan. Itu tak betul. Sepatutnya dalam tajuk ni rayu pada Allah Ta'ala lah. Saya ingat macam apa Syekh Muhammad Arifi. Saya pernah sebut kat cerita ni. Dia cerita tentang seorang perempuan. Perempuan ni anak dia umur 2 tahun collapse, kidney liver rosak, kidney rosak, terbaring dekat katil, tak boleh bangun. Bawa pergi hospital dah putus asa dah, tak boleh buat apa. Budak 2 tahun. Awak nak cari buat apa? Semua sekali benda ni pakai pernafasan, pakai ni darah pun sekelip pakai dialisis. So budak tu dah macam tak ada harapan. So bila doktor datang,
Ni doktor ni cerita balik pada Syekh Harifi. Syekh Harifi cerita balik pada kita lah dan syarahan dia. So bila dia kata doktor tadi pergi nak cakap pada perempuan tu. Nak kata pada perempuan tu anak ni tak ada harapan, dia kata jangan cakap apa-apa. Saya tak nak dengar, dia kata. Dia ambil Quran, dia duduk sebelah budak tu, dia baca je. So doktor tu tak kira doktor nak cakap apa-apa, Allah Ta'ala akan sembuhkan. Dia duduk. Actually dia duduk ni sebelah anak dia ni. Pagi datang, petang datang. Doktor ni hairan, dia tengok perempuan ni ikut umur, mesti ada 3-4 orang anak lagi. Tapi sibuk dengan anak satu ni. Tapi kemudian datang sepanjang waktu lah, duduk baca Quran sebelah anak dia. Lepas tu nak jadikan cerita, 10 bulan kemudian, ni bukan terus baik, 10 bulan kemudian budak tu sembuh. 10 bulan kemudian, ni kena ulang kali ni. Bukan tiba-tiba budak tu baik. 10 bulan kemudian budak tu recovered, sihat, sembuh balik sebagainya. Lepas tu diorang keluar, doktor tu pun lupakan cerita tu lah. Lepas 2 tahun, mana budak tu 2 tahun kan, 2 tahun kemudian budak tu dah 4 tahun. Doktor tu dalam bilik dia ada tetamu datang, seorang perempuan pegang baby. Lepas tu suami dia, lepas tu budak tu lompat-lompat kat kursi. Doktor tu tengok, dia ingat perempuan ni. Dia sembang lah, dia kata ni anak baru dia sebagainya. Doktor tu kata sebenarnya ketika anak engkau sakit dari tu kan, berapa orang anak engkau ada? Dia kata tak, itu seorang dah anak saya ada. Lepas tu dia kata, doktor tu kata, kenapa engkau tiap kali aku nak cakap anak engkau tak ada harapan dan sebagainya, kau tak nak dengar? Perempuan tu kata, aku percaya Allah, Tuhan yang beri aku anak lepas 17 tahun aku kahwin. Tuhan yang beri aku anak lepas 17 tahun aku kahwin, Tuhan yang sama boleh sembuhkan balik anak aku. Sebab tu dia tak nak dengar kata negatif ni kan. Dia siap baca Quran je. Tapi lah, ulang balik 10 bulan. Orang kita banyak nak kan, esok sembuh. Perempuan tu sabar 10 bulan dia baca Quran sebelah badan anak ni yang dia terbaring macam tu, yang tak tahu boleh baik ke tidak. Doktor semua tangkap tangan dah. Dialisis, darah ikut dialisis, pernafasan pakai sian. Apa dia ada? Budak Zul. Tak ada benda dah. Tapi basic dia nak fahamkan cerita tadi kan. Kadang-kadang benda macam ni kita kena cerita dekat keluarga yang sakit tadi. Jangan diputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata dia dah buat usaha dan sebagainya, Allah Ta'ala tarik juga, itulah yang terbaik pilihan Allah Ta'ala juga. Itu kena faham. Tapi untuk dia berharap, tak ada salah. Tapi the words macam tadi kata baik be strong tu, itu bukan. Saya rasa kadang macam ni, benda ni macam ajaran yang kultus ni, cult ni banyak dia berikan macam kata-kata baik, kata baik jadi baik. Macam tu. Dia macam tu ayat dia. Kadang orang Melayu kita pun bila orang tanya kan, dia setengah sakit, abah sakit, macam mana abah? Baik alhamdulillah. Kita macam pelik, asal tak cakap tak sihat lagi. So, para sahabat Nabi dan kisah-kisah yang datang, diorang jawab macam tu. Diorang kata kepada Nabi, tak sihat lagi. Macam kisah seorang lelaki yang rambut dia, bulu dia habis, badan habis dia habis bulu dah. Macam anak burung. Tak ada tinggal selai bulu pun, ni gugur habis. Sampai kan dua riwayat. Satu riwayat tu Nabi ulang 3 kali datang doakan dia. Satu riwayat datang, Nabi tengok dia, terus Nabi kata, la'allaka qulta syai'a. Kau barangkali kau ada cakap something. Kau ada cakap sesuatu. Lepas tu dia mengakulah, dia kata, ya Rasulullah, ya, aku ada cakap satu. Aku kata, ya Allah, kalau aku ada sebarang dosa untuk dihukum hari akhirat, habiskanlah dekat dunia. Nabi ketika tu marah. Nabi kata, kenapa minta diazab? Kenapa tak kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban? Kenapa engkau minta diazab? Engkau takkan mampu, Nabi kata. Kau takkan mampu. Itu kadang-kadang benda yang kita kena faham. Kadang benda tersebut nak ceritakan Nabi dengar dia tak sihat, Nabi datang lagi. Faham tak? Orang kita pula ada idea, kalau tak sihat jangan cakap tak sihat, cakap dah sembuh. Bila tak sembuh, orang takkan angkat tangan, ya Allah si fulan sakit, sembuhkanlah dia. Kadang ada Melayu ni punya tradisi ni pelik sikit. Dia punya kepercayaan. Macam kalau saya ingat waktu mak saya sendiri sakit, ada nasihat daripada bomoh sebagainya, kata jangan cakap mak sakit lagi. Cakap dah sembuh. Sebab nanti kalau cakap dah sembuh, nanti mungkin orang yang buat sihir tadi pun berhenti buat sihir. Kerana dah sembuh, tak edit juga. Tak payahlah. Dia ada idea macam tu. Pelik sikit lah. Secara asalnya benda macam ni kita kena jaga-jaga sikit. So balik pada soalan tadi kan.
Memang sebenarnya kita nak kata direct kata ada, jawapannya tidak. Pasal benda jodoh adalah rezeki Allah Ta'ala agihkan. Tapi dalam masa yang sama memang macam mana perkahwinan tadi boleh berpisah. Suami tengok bini tak menyampah dan sebagainya. Memang ada perkaitan. Sihir tu boleh, ada kait. Tapi cara pelepasan tadi janganlah buat benda bid'ah. Cara kita tak nak kena sihir tadi dan buatlah ikut sunnah. Banyakkan baca Al-Falaq dengan An-Nas. Kan kemudian baca dalam rumah tadi baca Al-Baqarah, elakkan. Jadi alhamdulillah macam family yang kawan tu dia teruskan buat baca Al-Baqarah aje. Lepas minggu meninggal. Nenek tu. Nazak tak ada mati kan. Baca Al-Baqarah aje. Tak payah panggil bomoh, tak payah buka atap, tak payah. Serius. Kalau orang lain buka atap dah. Diorang dah menuju ke situ dah. Tapi family ni ada certain adik-beradik dia kata jangan buat. Jangan panggil orang bukan-bukan. Dia memang ikutkan diorang punya dah idea tu dah datang dah. Panggil ustaz buka atap. Kalau rumah flat nak buka atap tak mana? Okey, tapi contohlah. Jadi memang ada kesan jodoh tadi dekat situ, tapi bukan semua. Dan kalau ada sekalipun, cara penyelesaian dia ada dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yang izinkan berlakunya sekatan tadi, Allah juga yang boleh hilangkan. Bukannya dengan buat bid'ah. Jumpa bomoh, jumpa ustaz, mandi bunga, apa lagi? Apa lagi dia buat? Apa lagi? Cik jodoh? Apa jerit je apa naik batal Jabal Rahmah, panggil jodoh. Itu bukan ajaran. Ada orang terkenal lah. Itu Mak Saleh punya. Tak jadi apa pun. Mana pula dosa? Kalau dia kata orang bukan Islam tu banyak je dia punya duit sebab dosa benda dia buat. Tak logik langsung. Milih sangat je kak. Dia nak apa benda tak tahu. Malu satu benda. Dia punya angan-angan tu tinggi sangat. Letak. Tak cari tak jumpa. Apa dia? Bukan daripada sunnah Nabi SAW. Benda tu biasalah cerita orang. Problem kita dalam masyarakat adalah orang panggil mujarrabat. Mujarrab means that betul tak ada. Saya ingat Dr. Ali Jumaha pun ada tajuk ni. Dia kata amalan al-nashrah untuk memudahkan urusan. Dia orang tanya kenapa sebagainya. Dia kata memang tak ada dalil Quran Sunnah tapi mujarrab. Mujarrab ni nak faham cerita kan, akan masuklah kepada perbomohan. Bahkan amalan orang bukan Islam. Contoh macam letak benda sekian jadi untung. So mujarrab. Nak buat ke? Letak patung kucing yang panggil gitu. Kan patung kucing kan? Yang panggil kucing lambai tu kan? Orang tu kata kalau letak patung ni keuntungan akan dapat. Orang perniagaan akan untung. Soalan. Ikut pada perbuatan orang macam jadi. Soalan. Nak buat ke? Dia mujarrab. Dia panggil mujarrabat. Benda being tested. By cerita tadi mujarrabat ni, kalau dia kata orang tu cerita, ramai orang cerita, kita boleh pakai macam tu. Pasal Islam ini, solution dia adalah dengan panduan Nabi. Kalau bukan panduan Nabi, tak payah ambil pun tak apa. Biar jadi sekalipun. So, orang-orang yang telik-mendelik. Nabi kata, so dustakan walaupun jadi. Walaupun benar, dia cerita, dustakan. Tak usah percaya sikit pun. Walaupun betul sekalipun, kata tak ada. Ini perbezaan lah bila kita kata kita ada akidah. Yang kita kejar adalah keadaan kita selesai dunia ni dalam keadaan masih lagi beriman. Orang ramai yang nak solution tapi tak kisah akidah jadi apa. Janji jadi. Sedangkan dia lupa akidah dia telah tergadai. Kan? Ataupun contoh itibak kepada Nabi tadi dah hilang. Seolah Nabi tak tahu dia tahu. Ataupun Nabi tak tahu ustaz dia tahu. Dia masalah rosak lah. So in the end dah sekali dia pergadaikan syahadah dia kepada untuk hasil yang dia nak. Tak rugi ke? Kan? Dia kata memang ini masalah mujarrabat lah. Kan ar-ra' tu tadi mujarrabat. Kan yang test jadi. Macam test apa? Anjing. Nampak anjing datang, baca surah apa? Tabat siada abi lahabin wa tab. Gatap je, tab. Tambah lagi. Rosakkan Quran dulu. Dan jadi. Serius.
Rosakkan Quran. Jangan baca Quran macam diturunkan. Macam ustaz baca. Ustaz tu ajar. Abil habib wa tap. Kena tambah tap. Jadi anjing tu pun berhenti. Anjing tu akan tengok kan. Malang makhluk ni kan. Ini rosakkan Quran. Kalau aku datang gigit dia pun. Kalau petir datang aku kena sekali. Tu anjing lari. Buat benda tak senonoh. Rosakkan Quran. Anjing pun lari. Betul. Entah tak nampak saya ada kata ini kan nak kena terajar dengan malaikat dah. Baik aku lari. Mungkin ke Wallahualam. Kan kita kena faham macam tu jugalah. Tapi benda ni panggil mujarabat. Yang kes baca ayat sekian beranak laju. Orang tu sangka macam tu. Tapi benda genetik dia mudah beranak. So banyak orang suka macam tu. Dia panggil mujarabat. Dia telah ditested. Bab berkenaan perbuatan Islam macam tu juga. Kita tanya, ni amal ayat sekian, ni mujarab. Ada dites dan jadi. Sedap gitu. Itu yang wa iza batashtum batash jabarin tu. Apa? Sapu lutut, sebut ayat tu. Yang geng silat, genggam tumbuk, baca tumbuk orang. Allahu a'lam kan. Tapi masa mujarabat benda jadi. Even ada orang kata apa? Aura. Bila nak pukul orang tu kan. Bayangkan hitam. Warna hitam kat tangan kena pukul. Yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW adalah sebut kepada dia, La ilaha illallah, lakinu mautakum, La ilaha illallah. Bukan ajar, ini Tuhan kau nak ambil kau. Bukan. Ini bangang nama dia. Sebelum intubate. Sebab tu kita suruh syahadat. Saya ingat Ustaz Yunus dia sebut. Macam bila dikatakan macam orang tu nak start bagi morfin kan. Sebelum bagi morfin tu kita suruh syahadah siap-siap. Bagi sekejap lagi time lain cakap tak dengar dah. Tak tahu dia dengar ke tidak. Tapi suara tu mungkin sampai. Kita sebut la ilaha illallah. Nabi kata lakinu mautakum, la ilaha illallah. Bukan Allah sahaja, bukan hu, bukan hai. Allah. Tak. Nabi kata ulang lagi. Lakinu mautakum la Sahih Muslim kot. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang nak mati di kalangan kamu kalimah la ilaha illallah. Itu dia pandai banding Nabi. Dia bijak lagi dari Nabi. Setan ni dia lagi pandai dari Nabi. Bijak seorang tu. Tak ada sebenarnya. Buka kitab Janaiz, tak ada. Ini datang daripada geng Sufi. Geng ahli kalam, Sufi, jadi macam tu. Ada pun daripada ulama-ulama fake yang jelas. Pasal nas dah ada. Tak ada datang kat situ lain. Sebab kalimah Allah saja, tak ada sebarang tauhid. Tak Nabi tak isbat Allah apa? Kan? Tapi kalau kita la ilaha illallah, itu nafi dan isbat. Sebab itu yang Nabi suruh kita bisikkan. Itu Nabi tawar pada bapa saudara dia. Bapa saya nak mati, dia kata, Ya ammi qul la ilaha illallah. Cakap la ilallah je. Aku hujah untuk engkau dengannya hadapan Allah Ta'ala nanti. Datang geng-geng ni potong terus. La ilallah Allah je. Hei. Itu hu. Tu tiup kat telinga tu. Hu. Apa benda tu pakcik? Ajar dia syahadah. Hu. Nampak bangang kan? Macam mana? Baik. Itu sebenarnya kalau ikutkan kalau kita belajar dalam kitab fiqh doa dan zikir Syekh Abdul Razak Muslim Bad, kan dia jelaskan tajuk tu. Hasan Al-Basri dia datang jumpa Farzadik, salah seorang penyair Bani Umayyah. Yang Bani Umayyah punya penyair ni, dia bini dia mati. So dia menangislah waktu pengurusan jenazah bini dia. So jadi Hasan Al-Basri tegur. Dia kata, kan, apa kau siapkan untuk diri engkau untuk hari macam ni nanti? Dia kata, aku telah siapkan untuk diri aku la ilaha illallah sebelum 50 tahun lagi. Before 50 years dah sebut. Lepas tu Hasan Basri kata, untuk la ilaha illallah tu ada hak-haknya dan tanggungjawabnya. Maka berhentilah engkau daripada melemparkan tuduhan melalui syair engkau kepada wanita yang muhsanat, wanita-wanita yang elok, berakhlak. Jangan kau lafazkan syair-syair tak elok. Sebab itu antara kandungan la ilaha illallah, kita tak boleh buat benda dosa. So, jadi masalah asas kan, bila kata barang siapa akhir kalam melihat Allah, Nabi sebut macam tu. Dan ada pula
khalisan min qalbihi, ikhlas daripada hati dia. Sebab tu la ilaha illallah tu ada syarat. Dia bukan hanya la ilaha illallah saja. Sebab tu orang munafik lafazkan la ilaha illallah tapi tak ada nilai. Diorang lafazkan la ilaha illallah juga. Tapi kenapa tak ada nilai? Sebab dia tak ada pertama sekali, kan dia ada 6 syarat kan? Syarat 6 ke 7? Syarat la ilaha illallah kan? Yang kalau anda kata orang tu tak lafazkan la ilaha illallah tadi dengan maksud tadi, dia tak boleh. Pertama ilmu. Dengan ada pengetahuan apa dia cakap. Kenapa dia cakap? Kan? Kedua, sebab tu Abu Talib tak nak cakap. Kenapa dia tak nak cakap? Dia faham maksud. Dia tak nak lafazkan. Sedangkan lafaz je. Kan Nabi kata cakap je la ilaha illallah. Dia tak nak cakap. Berulang-ulang kali Nabi lafaz, Nabi kata cakap la ilaha illallah saja. Kemudian kena ada yakin. Yang tak ada keraguan. Kemudian benar. Benar, kata-kata benar. Kemudian ilmu, yakin, benar. Kemudian cinta. Kena ada cinta. Dalam dia lafazkan tadi, dia kena cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia ada patuh kepada Allah Ta'ala. Menerima. Satu lagi saya ingat. Dia 7. So jadi basically dia bukan hanya kata-kata kosong. Kalau kata-kata tanpa pelaksanaan, semua orang boleh cakap. Bahkan macam dia kata, kunci syurga tu la ilaha illallah. Betul? Tapi setiap kunci dia ada gigi. Setiap kunci dia ada gigi. Kalau gigi tak serupa, cocok, tak masuk. Dah Islam macam mana pun. Betul, kunci syurga tu la ilaha illallah. Tapi soalan dia, la ilaha illallah yang kita lafaz tadi sama tak macam yang Nabi kendaki? Sebab orang munafik cakap, tapi tak laku. Nabi tawarkan, tapi untuk atas dasar Islam, ya. Seorang munafik cakap kepada Allah, tadi halal, harta dia jadi haram, kita sentuh. Nyawa dia, tak boleh kita cuit. Macam mana dikatakan, macam Usama bin Zaid kena marah. Kerana menyentuh, membunuh seorang lelaki kata la ilaha illallah. Bukan kata hu je, atau Allah je. Tapi la ilaha illallah. Itu sudut yang kena jagalah. Tapi banyak orang kena tak ni sangat. Buat tajuk ni, baik. Wallahu alam. Pertama sekali, masalah apa yang mayat boleh dengar dan apa yang dia boleh berguna untuk dia. Itu dua perkara. Masalah dia boleh mendengar apa yang disebut oleh orang hidup kepada dia. Contoh macam masalah Nabi berkata-kata kepada kufar Quraisy yang mati dalam perang Badar. Nabi kata, adakah kalian dah temui apa Tuhan kalian, apa yang janji pada kalian benar? Kami dah dapat apa Tuhan kami janji pada kami benar. Lepas tu Umar tegur, dia kata, ya Rasulullah, kan dia dah mayat, dah mati, kau cakap macam tu. Maka Nabi kata, tidaklah engkau lebih mendengar banding mereka. Okay. Kata-kata Nabi sebut tadi adalah untuk penghinaan pada mereka di atas keadaan mereka dapat. Bukan untuk dapatkan, lepas tu mereka menyesal, diampunkan, takkan boleh dapat apa-apa. Sebab masalah mendengar satu perkara. Lepas tu kita ada pula masalah, bila kita sebut kan masalah pendengaran tadi, faedah yang dia boleh dapat daripada pendengaran tadi. Itu kena tajuk kedua. So balik pada asal, contoh macam kita tanya orang tersebut yang masuk kubur. Kalau kita ajar dia apa, dia tak boleh buat apa dah. Soalan kubur bukan setakat dulu dah mati baru tahu. Sekarang dah tahu. Tapi tak bermanfaat soalan kubur tadi, kecuali anda ada amal. Kalau amal kita bertepatan, maka kita akan boleh bermanfaat dengan soalan kubur tu dah hafal pun. Kalau tidak, tak guna. Soalan kubur tu dah pecah nama kot. Sebelum kita lahir lagi. Soalan kubur apa ditanya kan, semua orang tahu. Tapi kita semua tahu bahawa Nabi kata orang munafik ataupun orang yang ragu-ragu, bila dikata kepada siapakah lelaki ini diutus kepadamu, dia kata, aku dengar orang kata, aku pun kata. Dia tak boleh cakap Huwa Muhammad Rasulullah. Dia tak boleh cakap. Dia kata, aku dengar orang ramai cakap, aku pun cakap. Malaikat hayun lah kata tidak. Itu kisah Nabi ceritakan apa jadi. So masalah sekarang ni macam apa didengar. Macam hadis Amr bin As. Bila dia kata, bila kamu dah tanam aku, kan, tunggulah sekejap. Supaya dalam tempoh lebih kurang seekor unta disembelih, dan berdirilah kat keliling kubur aku, dan tempoh unta disembelih sampai diagihkan daging.
supaya aku dapat berteman dengan korang dan aku nak lihat nanti apa nak aku jawab kepada utusan Tuhanku. Dia cakap macam tu. Lepas tu tengah sakit, nak mati. Dia pesan pada orang ramai, pada orang yang nak uruskan jenazah. Dia kata nanti tunggu kejap lah. Kan? Masalah berteman. Tapi soalan takkan bertukar. Soalan tu dah pecah. So kadang-kadang orang kita ni dia sibuk nak bercakap. Okay. Masalah bermanfaat. Tajuk itu tajuk. Apa dia dengar, apa bermanfaat. Tajuk yang berikutnya, berapa banyak yang dia tahu kat sini daripada perbualan tadi akan disampai pada akhirat. Sebab kita tahu bahawa Nabi SAW kan, Nabi kata barang siapa yang beri salam kan kepada kubur seorang dia kenal di dunia, dia bagi salam, Allah Ta'ala akan kembalikan roh untuk jawab balik. Dan bahkan Nabi kata Allah Ta'ala ada para malaikat yang menyampaikan kepadaku daripada kalian semua salam yang dibawakan. Bahkan Nabi kata banyakkan selawat ke atas aku, kerana selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Tentang hari Jumaat kan, Nabi kata banyakkan selawat ke atasku kerana selawat kamu akan dipamerkan kepadaku. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau telah jadi hancur berkecai dan reput dan tanah. Maka Nabi kata Allah Ta'ala haramkan tanah daripada makan jasad para anbiya. So basically sampailah berita salam dan juga selawat. Tapi masalah apa berlaku pada para sahabat dan sebagainya, Nabi tak tahu. Kalau kita baca pula hadis tentang haud, telaga. Kami di telaga nanti, Nabi SAW kata, akan ada orang dihalang dari telaga aku. Aku kenal dia. Kan tak dibenarkan datang. Satu riwayat kata ummati, satu riwayat kata ashabi. Nabi pasal nak kesan, wuduk tu ada, Nabi panggil. Tapi malaikat tahan. Tak benarkan datang kepada Nabi SAW. Lepas tu bila Nabi kata ashabi ke, ataupun atau ummati, tiba-tiba malaikat kata ma ta'lamu ma adatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa mereka buat lepas kau tak ada. So kalau ikut kisah tadi, so Nabi tahu tak apa jadi kat kita sekarang? Tak tahulah. Sebab kalau tahu, Nabi kata biar pada muka lah. Sebab ketika malaikat halang tu, Allah Ta'ala malaikat kata pada Nabi, engkau tak tahu apa mereka buat lepas kau tak ada. Bid'ah lah. Sahih dah, ma adatsu ba'dak. Jadi memang tak tahu. Dan ketiga, tajuk hadis dan Musnad Ahmad berkenaan dengan bagaimana nanti orang yang mati, kalau kita satu kampung, siapa mati awal, kan? Bila ada orang terbaru mati, nanti yang beriman ni, kalau saya boleh jumpa, dia akan jumpa dan tanya, apa jadi pada isteri aku, apa jadi pada anak aku. Kalau roh tu tanya balik pada yang baru mati apa jadi, maksud dia berita kita sampai dekat diorang? Tak sampailah. Bila yang baru mati ni datang, nanti orang yang berkerumun lah. Bini aku macam mana? Kahwin lain dah. Kan? Anak macam mana? Anak kau pergi sekolah dah, duduk London lah. Macam tu kan? Dia akan datang berjumpa. Kalau tiap-tiap berita kita sampai tiap-tiap petang, yang dia kita tanya apa? Pasal ini riwayat yang sahih. Riwayat sahih. Dan Musnad Ahmad. So kalau kita ni mati, mana kita satu baca salam ni kan? Okey, katakanlah abang kita meninggal dulu. Ini saya meninggal pula. Lepas tu nanti katakan saya meninggal lepas beberapa tahun, dia akan datang jumpa saya. Itu Ustaz, Abu Talha buat apa dah? Gitulah. Saya cakap buat apa? Abang tu macam itulah. Kedai mamak tu ada lagi tak? Tak ada dah. Tak, seriously masa dia akan datang balik jumpa. Pertemuan tu akan berlaku. Nabi ceritakan pertemuan tu akan berlaku. So apa kita faham dari pertemuan tersebut? Makna orang meninggal awal tak tahu apa jadi dah. Putus berita. Apa lagi buka tingkap? Ya, akan bertemu balik. Roh-roh orang beriman akan berjumpa balik. Sampai akan boleh tanya khabar. Apa jadi. Sampai kan malaikat kata dah, dia baru saja mati kan, biarkan rehat. Saya macam sekali malaikat cakap. Tapi nak ceritakan sekarang ni, itu khabar menunjukkan bahawa apa? Manfaat sembang bual yang datang kat kubur tak guna. Kalau berguna, then tak payah tanya lah. Kau tahu tak apa jadi bini kau? Tahu dah hari tu. Anak aku cerita. Betul? Jadi maksud dia bila datang tanya tak tahu tu, maksud dia tak ada berita. Sebab orang tu dia macam ni tau. Balik kita masih sebut tu. Ahli bid'ah dia bina di atas satu dalil, assumption dan juga anggaran yang berbagai. Sedangkan dalil tu panjang ni je. Tajuk ni je. Dia akan bagi macam tu. Dia akan gunakan itu untuk A,
tawasul, bukan tawasul, istighatsah orang mati tadi. Tuan tolonglah kami datang susah, tolonglah kami. Sebab apa? Dia kata diorang dengar. Bantang bulan Ramadan satu lain lah. Tapi cerita dia, maksud dia kerana apa tau? Di banner di atas berita tadi, kisah tadi, sebab Nabi tak bersembang dengan orang lain dah lepas tu. Ketika sahabat dia meninggal, dia tak terus kata, jawab macam ni je, tak payah susah hati. Dia kata dengan yang hidup, salu li sahibukumul hadha tathbit, mintalah untuk teman kamu ni pengukuhan. Fa innahu yus'alul an, dia sedang ditanya sekarang. Daripada dia cakap dengan orang musyrikin tadi dan sembang-sembangnya tu, kenapa tak boleh aplikasi macam ni je? Jangan takut, jawab. Tu jawapan pertama ni, macam tu. Kata je kat yang tu. Kenapa dia minta yang hidup ni doa? Lepas tu kita nak faham kisah tu, masalah perbualan tu, bawa dalil lain. Bila kita bawa kisah yang apa, Nabi tak tahu apa jadi lepas baginda wafat, kita nanti roh akan berjumpa dan akan saling bertanya apa jadi kat keluarga yang ditinggalkan. Semua ni kita bawa balik dengan kisah. Bila Nabi diri kat kubur sahabat tu, dia minta yang hidup ni doakan yang mati ni. Nabi kata, dia sedang ditanya sekarang. Ayat Nabi adalah, fa innahu yus'alul an. Mintalah untuk teman kamu ini pengukuhan. Dia sedang ditanya sekarang. Soalan, kenapa Nabi tak direct cakap je? Dah tadi cakap dengan musyrik kan? Kat sini. Maka kamu cakap, malaikat, help. Lepaskan. Jangan pukul. Betul tak? Ini itu buat kita kadang-kadang benda ahli bid'ah ni kalau dia buat kan, kita kena bangangkan sikit lagi. Dia jangan berhenti satu tahap tau, dia jauh sikit. Dia nak benda tu kita tolak habis, tolak terus sampai ujung, sampai dia kata tak boleh lah nyentuh lah. Tak boleh pula. Boleh je. Kan kenapa Nabi tak cakap? Kenapa Nabi suruh sahabat yang ada ni doa untuk teman ni? Dan Nabi kata dia sedang ditanya sekarang. Tengah-tengah tu Nabi kata tengah tanya sekarang. So tengah sedang tanya tu, soalan, kenapa Nabi tak interfere? Kalau dia boleh dengar, takut apa? Jangan takut. Jawab. Jawapan pertama tu, bukan. Faham tak? Kalau saya cakap macam ni, kau bukan buat kata saya ngejek lagi. Tapi memang kena ejek pun. Tak ejek tak faham. Betul tak? Macam dulu lah, saya ingat tak beberapa tahun lepas, bila timbul kubur solar. Kubur, letak solar. Lepas tu kubur tu kononnya dia letakkan satu program yang macam MP3, bacakan Quran setahun sekali, tiap malam Jumaat baca Yasin. Nak boleh je. Soalan, apa hukum? Marah mufti-mufti. Jangan membuat apa uluk-uluk. Benda tu jadi dekat belah Brunei tu ada. Dia pasang macam tu. Sebenarnya kubur macam kubur apa? Anita Mui dekat Nilai tu. Ada kakak yang tinggal dekat sana cerita. Dia kata kubur dia tu kalau kita dekat ada sensor. Sensor tu akan bunyi lagu yang dia ketika hidup nyanyi. Kalau yang kubur tadi kan, daripada suruh orang datang, pasang solar, satu kubur satu solar, bacakan Quran terus direct. Dia tak adalah timbul masalah kan. So tak kena nak pukul, ada Quran dah. Betul? Pasang lah semua kubur. Kita buat konsultan. Banyak duit dapat tu. Bukan setakat buat kepuk. Buat ni, pasang solar. Cuba try iklan sekali. Solar untuk kubur. Kubur-kubur Muslim. Yang dibacakan Quran setahun sekali. Bahkan boleh buat program. Setiap hari khatam Quran boleh. Serius. Betul tak? Khatam Quran tiap hari. Tak payah bayar apa pakcik-pakcik tu. Masjid yang minta bayar-bayar tu kan. Tak payah bagi dia orang. Baik buat benda solar ni. Permanent lah tu. Kontrak. Kita check balik. Bunyi Quran tidak bunyi. Jenuh. Maintenance pun ada. Maintenance fee. Tak, cerita dia kalau kita buat macam ni, dia kata buat lawak pula. Tapi, soalan, siapa kata, ada dalil kata tak boleh? Ada dalil kata haram? Ada? Buatlah. Betul hal yang buatlah. Rosak agama. Tapi, benda tu realiti dia. Kalau korang buat macam tu, hantar budak tahfiz, baik pasang terus. Boleh tukar. Tukar kori pula. Bulan ni, Sa'ad Ghamidi. Bulan depan, Syekh Rashid Al-Fasi. Bacakan Quran untuk si mati ni. Habis semua-semua. Khalil Khosari semua ada. Buah hati kata. Lepas tu kemudian masalah pula. Kubur abang lain. Kubur saya lain. Kubur dia lain. So jadi,
kontraktor lain-lain, baca Quran beza-beza. Dia ni tengah baca Yasin, ni tengah baca Al-Baqarah, ni tengah baca sekian. Kubur meriah kot. Meriah kubur. Tak ada siapa takut dengan bunyi Quran 24 jam. Quran berbunyi. Lintas je Yasin, Toha, Nun, semua sekali ada. Bagus. Kadang macam tu je. Benda pasal kes dia, dia pegang apa kata-kata Ibn Umar minta bacakan ayat tertentu. Dia kata kalau baca ayat tertentu dan kita baca Quran kat kubur. Sekarang ni kalau sahih sekalipun bukan menjadi ajaran. Kalau pula kata terima, dan kita boleh buat lah ini. Bagi saya. Tu saya stop kat situ je. Stop sampai berletak pula solar. Baru jadi kes, betul. Baru sebab bijak ni. Buka syarikat. Buat duit kan? Wallahualam. Okay, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.